Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Permispa Siti Malisa dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Ustazah Kamisa HMS, barakallahu fikum. InsyaAllah kuliah kita malam ni pendek saja. Rohana Abdullah, tolong share dengan teman-teman tak sampai pun setengah jam insyaAllah. Dan kita akan bincangkan pada malam ni cuma satu ayat saja, iaitu ayat yang ke-15. Semalam kita dah 2 hari, beberapa hari lepas kita dah bincangkan ayat 13-14. Hari ni kita bincang ayat 15 saja. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9, muka surat ke-60. Satu ayat je kita nak bincang pada malam ni. Ayat yang ke muka surat 62, maafkan saya, muka surat 62 daripada tafsir Ibn Katsir. Tolong buka jilid yang ke-9, muka surat ke-62. Baik. Sa'adiyah Basar, Nurilis, Ustazah Nurilis, Azina Muhammad Johari, Alhamdulillah. Baik, tolong share dengan teman-teman kita di Kalok, Maizatul Adnan semua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Sadaqallahul azim. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, nescaya kami mengikutimu. Maka hendaklah mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sahaja. Jadi lihat dalam tafsir Ibn Katsir, Allah berfirman seraya memberitahu tentang orang-orang yang tidak ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam melaksanakan umrah pada waktu terjadinya perjanjian Hudaybiyah, iaitu pada waktu Nabi dan para sahabat berangkat menuju Khaybar dalam rangka untuk membebaskannya. Dan mereka minta untuk pergi ke tempat harta rampasan berada, akan tapi mereka menolak untuk melawan dan menghancurkan musuh Allah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk tidak memberikan izin kepada mereka sebagai hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Sungguhnya Allah menjanjikan harta rampasan perang Khaybar yang melimpah bagi para sahabat yang ikut dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang demikian itu hanya dikhususkan bagi mereka tanpa menyertakan orang lain, termasuk dalam pengecualian itu adalah orang-orang Badui yang memang enggan ikut. Mereka pun tidak memperoleh harta rampasan tersebut, baik menurut syariat ataupun takdir kauni. Oleh itu Allah telah berfirman, yuriduna ayyubadilu kalam Allah, mereka hendak mengubah janji Allah. Kata Mujahid, Qatada, Juaibir, iaitu janji yang telah dijanjikan kepada orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Perkara ini menjadi pilihan Ibnu Jarir, iaitu yuriduna ayyubadilu kalam Allah, mereka hendak mengubah janji Allah. Ibnu Juaid menerangkan, maksudnya adalah dengan cara melemahkan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl, katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Sungguhnya Allah menjanjikan kepada orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah sebelum kamu minta untuk ikut pergi bersama mereka. Fasayaquluna bal tahsulunana, mereka akan mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami. Dengan kata lain, kalau kami ikut bersama kamu dalam memperoleh harta rampasan perang, bal kanu la yafqahuna illa qalila, mereka tidak memahami melainkan sedikit sahaja. Maksud di sini bahawa masalahnya tidaklah seperti yang mereka duga atau perkirakan, kerana mereka itu sama sekali tidak punya pemahaman sedikit pun. Baik, Suzy ni untuk mengetahui tuan-tuan, perjanjian Hudaybiyah ni berlaku seperti yang telah kita bincangkan pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu pada yang telah kita bincangkan sebelum ni, dalam bulan Zulhijjah, bulan tahun ke-6 Hijrah. Jadi Nabi pun kembali ke Madinah dalam keadaan menang di sudut moral kerana berlakunya perjanjian Hudaybiyah yang telah menjadi satu pengiktirafan kepada negara Islam Madinah. Dan Nabi pun boleh membuat pembangunan, boleh mengutuskan messenger Nabi, iaitu perutusan-perutusan untuk menjemput, memujuk, berdakwah kepada pemimpin-pemimpin sekitar untuk masuk Islam.
Itu semua dapat dilakukan bila ada stability, tuan-tuan. Politik bila tak stabil, maka tentulah dia memberi kesan kepada banyak perkara, dari segi ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Samalah dalam keadaan kita sekalipun. Bila politik tak stabil, maka banyak perkara yang terjejas, tuan-tuan. Jadi apabila Nabi SAW telah mendapat pengiktirafan daripada kaum musyrikin Mekah dengan perjanjian tersebut, iaitu kemudian pada bulan Muharram tahun berikutnya, baginda bersama dengan ahli yang terlibat dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah ni, telah menuju ke Khaybar, iaitu satu perkampungan kampung puak Yahudi yang membangkang. Tuan-tuan tahu tak peristiwa Khaybar ni? Saya bacakan sikit daripada karangan yang dipetik daripada kitab Sirat Nabawiyah oleh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, salah satu buku kontemporari berkaitan dengan fiqh yang sangat menarik, fiqh sirah yang sangat menarik. Jadi untuk tuan-tuan, Yahudi Khaybar ni kerja mereka lah bertani, berniaga. Tetapi mereka mula diracun pemikiran mereka bila datangnya pemimpin-pemimpin yang telah pun dihalau keluar, pemimpin-pemimpin Yahudi yang telah dihalau keluar dari Madinah, daripada suku kaum Bani Nadir. Ada satu peristiwa dalam Islam, Ijra' Bani Nadir, iaitu Nabi telah menghalau sekalian pemimpin Bani Nadir sebab melihat mereka konspirasi terhadap Islam untuk halau keluar dari Madinah. Jadi mereka keluar dari Madinah menuju ke utara. Di utara mereka bertemu dengan Yahudi yang berada di perkampungan Khaybar. Mereka ni ada tribes. Kita tahu, saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa kaum Yahudi ni ada 12 tribes. Dia panggil Asbatan, Sibtun ni maknanya cucu. Jadi kita tahu bahawa daripada keturunan Nabi Yaqub itu ada 12 orang anak, maka itulah yang jadi asas kepada 12 puak Yahudi. Jadi antara yang ada di Madinah ni Yahudi, Qainuqa', Nadir, Quraizah, ni tuan-tuan ni. Jadi di perkampungan Khaybar ini merupakan orang Yahudi sibuk berniaga, mereka berternak, bercocok tanam. Tiba-tiba datang saudara-saudara Yahudi mereka yang dari Madinah yang telah pun dihalau oleh Rasulullah. Tentulah orang yang dihalau keluar ni tuan-tuan, diusir keluar, di fire. Kalau kita istilah pada ini, pekerja yang dibuang kerana kesalahan laku, dia sebelum dia keluar tu dia akan sepak, dia akan tendang, dia akan influence orang lain. Malangnya kadang-kadang dalam satu organisasi, orang semua tahu orang tu masalah, tapi orang kena masalah sekalipun, part menyokong kawan yang salah ni tetap juga berlaku. Kalau jadi majikan ni faham sangat lah tuan-tuan. Ada golongan yang telah pun diusir keluar, diminta berhenti ke, diberhentikan ke, sebelum keluar tu dia akan meracun sebanyak mungkin teman-teman yang ada. Dan teman-teman yang ada tu pun tahu, walaupun dah dibuat DI, domestic inquiry kepada yang pelaku kesalahan ni, dia pun hadir, dia pun faham bahawa orang itu dirucukkan jabatan. Tapi entah macam mana sengitnya dia pun boleh sokong orang yang bermasalah ni tuan-tuan. Biasalah. Jadi inilah yang berlaku. Jadi puak Yahudi yang dihalau keluar, iaitu Bani Nadir dari Madinah ni, dia pergi ke utara, dia singgah di tempat Khaybar. Dia telah meracun pula fikiran Yahudi Khaybar yang sebelum itu menyokong Nabi SAW, menyokong negara Islam Madinah. Ni nama tempatnya Khaybar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi menggunakan umrah bersama kami di Zazan Travel, nanti kami bawa tuan-tuan pergi ke tempat-tempat ni untuk tuan-tuan lihat dengan lebih dekat. Pergi ke Badar, orang lain tak pergi, kita pergi ke Badar insya-Allah. Kita akan pergi ke Khaybar, kita akan pergi ke Madain Saleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ini boleh kat Allah sekalian. Mudah-mudahan selepas PKP ni kita ada peluang untuk travel, umrah dan sebagainya semula. Ingat umrah, ingat Zazan Travel insya-Allah. Terima kasih kerana hadir dalam kuliah bersama dengan Zazan Travel pada waktu ni. Baik. Jadi antara pemimpin Bani Nadir yang paling banyak meracun fikiran Yahudi di Khaybar ini adalah seorang daripadanya Salam bin Abi Huqaiq. Namanya nama Arab. Kerana begitu dominannya bahasa Arab di kalangan orang Yahudi cakap Arab pada masa itu, mereka cakap bahasa mereka. Tapi bahasa Arab menjadi lingua franca pada waktu itu tuan-tuan. Maka Kinana bin Rabi', Abu Huqaiq dan juga Huyai bin Akhtab, mereka ni sampai di Khaybar, mereka telah pun meracun fikiran Yahudi Khaybar untuk bersekongkol bersama mereka, menghentam Nabi, menyerang Nabi dan mengisytiharkan perang pada Nabi. Walaupun pada asalnya Yahudi Khaybar ini menyokong penduduk Madinah, menyokong Rasulullah SAW. Jadi mereka datang ke Khaybar dengan bawa kedengkian terhadap kaum muslimin. Kan itulah setiap kali menemui kesempatan untuk membalas dendam pada kaum muslimin, mereka akan menggunakannya. Dan mereka melihat kesempatan untuk kembali semula ke Madinah dengan kekuatan Quraisy dan beberapa kabilah Arab. Sama orang Yahudi ada sekarang di Palestin. Mereka melihat bukan untuk merampas Palestin saja, bahkan nak meranapkan sempadan masuk ke Jordan sampai ke Madinah, cita-cita mereka, dan pergi ke Mesir. Kerana Mesir juga merupakan asal usul, kata mereka, datuk nenek moyang mereka dulu dijemput hadir ke situ oleh Nabi Yusuf AS.
Nabi-Nabi yang 12 orang yang saya sebutkan tu, adik-adik Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf jemput datang ke Mesir pada waktu Mesir prosper, kerana kejayaan kebijaksanaan pemimpin Mesir mencatur keuangan dan ekonomi. Pada musim kemarau, negara lain terpaksa meminta bantuan di Mesir. Kita tahu kisah itu dalam surah Yusuf. Nanti insyaAllah ada peluang kita akan bincang ke surah Yusuf, insyaAllah. Jadi kaum Yahudi punya tamak, maka mereka aim untuk target Mesir dan juga sampai ke Madinah. Inilah jajahan besar yang ditarget oleh Zionis dan juga gerakan anti manusia yang orang-orang lain yang terdapat dalam minda orang Yahudi. Orang Yahudi akan menghancurkan orang Islam dahulu pada target mereka. Lepas tu dia akan hancurkan golongan Kristian. Kristian tidak tahu. Apakah mereka tak tahu? Bukan mereka tak tahu, tapi kerana mereka tidak buat-buat tak tahu. Kerana sejarah telah buktikan seluruh dunia pernah menjadi satu tangan untuk menghancurkan Yahudi, seperti yang kita tahu dalam peristiwa di Jerman dan tempat-tempat lain. Bukan di Jerman saja, di banyak tempat dalam Eropah kaum Yahudi pernah disembelih beramai-ramai kerana mereka tahu agenda buruk Yahudi terhadap mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, perjanjian Hudaibiyah yang telah kita bincang menjadi satu kesempatan untuk kaum muslimin membersihkan negara mereka daripada segala bentuk pemusuhan dan pengkhianatan dilakukan oleh golongan yang anti-Islam dari dalam, kaum munafikun baik, kaum Yahudi baik. Dan Allah telah pun menjanjikan untuk umat Islam kemenangan yang besar dalam rampasan perang bila mereka mengalahkan Yahudi di Khaybar. Nanti kita akan lihat dalam ayat ke-18 ayat ke-20 Allah menceritakan bagaimana Allah SWT menyebut wa maghanima katsiratan ta'khuzunaha wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Allah menjanjikan maghanim makna ghanimah, satu pulangan yang hebat daripada peperangan mereka lakukan. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan, pembukaan Khaybar ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Jadi lebih kurang 2 bulan daripada peristiwa Hudaibiyah. Dan Imam Al-Waqidi mengatakan bahawa ia berlaku pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah, selepas umat Islam pulang dari Hudaibiyah. Kata Ibn Sa'ad pula, ia berlaku pada bulan Jumadah Al-Ula pada tahun ke-7. Sedangkan Imam Az-Zuhri dan juga Malik mengatakan ia terjadi pada bulan Muharram sebenarnya. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam peristiwa ini, Allah Ta'ala telah pun memberikan jaminan kepada umat Islam bahawa mereka akan memperolehi kemenangan yang luar biasa, hebat, besar. Maka golongan Arab yang telah pun diajak untuk menyertai Nabi dalam Hudaibiyah, mereka takut kerana mereka akan berdepan dengan tentera musyrikin Quraisy yang begitu lengkap. Mereka takut nak turut serta. Tapi bila tiba pembukaan Khaybar ataupun perang terhadap Yahudi Khaybar, mereka nak turut serta kerana mereka tahu Yahudi mempunyai banyak wang. Mereka tahu Yahudi lemah dan penakut nak dibandingkan dengan orang Arab. Maka puak-puak Arab Badui ini menyatakan kesungguhan mereka untuk menyertai peperangan Khaybar, sedangkan mereka tidak turut serta dalam perjalanan ke Hudaibiyah. Jadi mana mungkin? Kita telah pelajari yang pergi ke Hudaibiyah tu jumlah mereka 1,500 orang paling banyak, ataupun 1,400 orang kata Imam Ibn Hajar. Maka kalau 1,400 orang dalam tentera yang dijemput Nabi SAW dan juga kaum Madinah yang tidak turut serta, yang dibenarkan untuk keuzuran daripada menyertai Hudaibiyah, mereka semua katalah jumlah mereka seramai 3,000 orang untuk melawan Khaybar, campur dengan puak-puak Arab Badui yang dulu tidak mahu turut serta ini, maka tentulah dari sudut pencapaian peperangan nanti akan dibahagi yang banyak. Sedangkan Arab Badui itu tidak layak untuk turut serta dalam perang Khaybar sebenarnya, kerana mereka telah pun memilih untuk tidak mengikuti Nabi dalam perang Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah. Baik tuan-tuan yang mulia sekalian, dalam ayat ini kita dapat lihat, katakan wahai Muhammad, kamu yang ditinggalkan dalam perjalanan ke Hudaibiyah, sekali-kali tidak boleh ikut kami walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk ikut. Demikian Allah telah berfirman menetapkan larangan itu, iaitu sejak sekian lama yang lalu sebelum ucapan kamu. Allah yang menetapkan. Sebelum kamu memberitahu nak ikut, Allah dah tetapkan kamu tak payah ikut, kamu tak boleh ikut, kamu dilarang untuk ikut. Mendengar keputusan itu, mereka mengatakan, ini bukan keputusan Allah, tapi keputusan kamu, wahai orang Islam, wahai Nabi Muhammad. Kamu dengki pada kami. Ini puak-puak Arab Badui yang dulu tidak mahu ikut perjanjian Hudaibiyah, tapi sekarang tiba-tiba menunjukkan kesediaan untuk turut serta dalam perjalanan ke Khaybar. Kenapa? Kerana mereka tahu perjalanan Khaybar ini menjanjikan pulangan yang dahsyat, keuntungan yang sangat hebat, dan perjalanannya tidak jauh, menentang Yahudi yang tidak ramai. Pulangan dari sudut keuangannya dan juga harta ibarat durian runtuh.
yang akan mereka peroleh dalam peperangan itu, maka sebenarnya telah pun mereka fokuskan, telah mereka targetkan. Maka sebelum mereka menyatakan hasrat hati untuk turut serta, itu Allah telah turunkan ayat marah mereka untuk turut serta. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi sebenarnya keputusan itu kerana kamu iri hati kepada kami. Siapa yang kata ni tuan? Ini adalah kata orang-orang Arab yang telah pun diusir, dilarang Nabi untuk turut serta itu. Kamu iri hati kepada kami kerana rampasan perang yang akan kamu bahagikan, kamu tidak mahu bagi kepada kami. Sebenarnya mereka tidak faham soal-soal agama latar belakang keputusan itu, kerana ayat itu telah turun sebelum Nabi SAW pergi ke Khaybar lagi. Nampak tak tuan? Kita belajar ayat ini turun pada ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi bacakan ayat ini, orang-orang Badui ini tidak tahu ke, atau tidak ambil tahu ke, atau tidak mahu belajar ke, mereka berpura-pura masuk Islam ke, macam-macam persoalan yang timbul dalam benak pemerhati terhadap kelakuan dan tabiat orang-orang Arab Badui ini. Sedangkan bila turun ayat, tentulah berlumba-lumba para sahabat untuk mempelajarinya daripada Rasulullah SAW, memahami maksud yang terdapat di sebalik ini. Jadi latar belakang larangan ini bukan iri hati, bukan untuk menghalang mereka untuk dapat harta peperangan itu, tapi ia pengajaran buat semua pihak bahawa Allah tidak memerlukan kamu. Allah tidak perlu kepada orang yang banyak alasan. Kalau kita tidak bawa Islam, Allah akan pilih lebih ramai orang yang lebih layak daripada kita untuk bawa Islam, tuan-tuan. Itu perkaranya yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi Allah enggan beri mereka penghormatan untuk terserta di Khaybar, supaya timbul penyesalan di hati mereka, sehingga bila nanti ada dakwah, ada ajakan yang lain oleh Nabi SAW, mereka tidak akan menolak lagi, kerana mereka kena yakin bahawa walaupun ada kesukaran, lepas itu mesti ada kemudahan, ada pengorbanan, lepas itu mesti ada kemewahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapan orang-orang Badui itu supaya dapat ikut ke Khaybar, seperti yang kita baca di atas, mereka tujukan kepada kaum muslimin yang telah pun berangkat ke Hudaybiyah. Namun demikian, jawapan yang diperintahkan oleh ayat ini tertuju kepada Nabi SAW. Jadi baginda lah yang ditugaskan untuk menjawab, sebagaimana yang boleh kita baca di awal ayat ini. Qul, jadi qul, Allah menyuruh, qul lan tattabi'una. Qul ini adalah arahan Allah kepada Nabi SAW. Dia dalam bentuk fi'il amar, bentuk tunggal. Anta, mengisyaratkan bahawa persoalan ikut atau tidak ikut merupakan satu yang demikian penting, dan tidak boleh diberi jawapan oleh sesiapa pun melainkan oleh seorang sahaja, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda saja boleh memberi jawapan. Dan nampaknya puak-puak Arab Badui itu takut untuk berjumpa dengan Nabi, kerana pengalaman yang lalu mereka menolak ajakan Nabi. Sekarang nak jumpa dengan Nabi, tak malu ke? Tak tebal muka ke nak jumpa dengan Nabi SAW, kerana sebelum itu menolak ajakan Nabi SAW. Jadi ayat ini menggunakan sayaqul laka. Sayaqul laka ni, mereka akan berkata kepadamu wahai Muhammad SAW. Sedangkan ayat ini, ayat yang kita bincangkan dalam ayat ke-15 ini, tanpa perkataan laka. Ni sayaqulu. Kalau sebelum tu disebut sayaqul laka, sekarang sayaqul mukallafun. Ini mengisyaratkan bahawa ucapan itu ditujukan kepada semua pihak. Ia merupakan satu ucapan tulus mereka, walaupun ketulusan untuk ikut itu disebabkan kerana dugaan mereka perjalanan Khaybar tidak berat, musuh yang akan mereka hadapi tidak kuat, harta rampasan pula sangat banyak. Maka sekali lagi mereka tulus mengucapkannya kepada siapa pun, tapi tidak tulus pergi kerana Allah SWT, kerana niat hatinya, nawaitunya adalah untuk mendapat kepulangan materialnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Al-Imam Al-Biqai pula berkata dalam tafsirnya Nazmul Durar bahawa tidak disebutkan perkataan laka dalam ayat ini disebabkan kerana tiada siapa pun mampu untuk memperolehi daripada Nabi SAW satu yang bertentangan daripada perintah Allah SWT. Jadi mereka tidak berani untuk mengajukan permintaan itu kepada Nabi, kerana dah tahu jawapannya tentu tidak boleh. Tentulah Allah Ta'ala melarang mereka untuk turut serta. Jadi kaum Badui itu mengarahkan permintaan mereka itu hanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang boleh jadi dapat memberi satu syafaat kepada Nabi untuk mengizinkan mereka. Sedangkan para sahabat Nabi ni, kita semua maklum, mereka adalah sami'na wa ta'na, polisi mereka. Apa yang Nabi sebut, itu yang mereka ikut. Tak ada satu bantahan, tak ada satu pun ruang untuk mereka mempertikaikan. Dari sudut yang lain, ayat ini tidak menyebut perkataan al-Arab, di samping kerana telah disebut jelas pada ayat yang lalu yang telah kita bincangkan, golongan Arab yang duduk di pesisiran Madinah. Juga agar selain mereka yang boleh jadi ingin ikut, dapat diizinkan untuk ikut bersama dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kaum Arab yang ada sekeliling yang dulu menolak ajakan Nabi, mereka dilarang untuk turut serta dalam perjalanan tersebut.
Jadi ucapan dan tuduhan orang Arab Badui itu dibantah oleh ayat dengan menyatakan keadaannya sebenarnya sama sekali bukan seperti ucapan dugaan mereka, tapi sebenarnya mereka itu orang yang tidak faham kecuali sedikit saja. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, di sudut balaghah ini merupakan satu bab dipanggil sebagai fasayaquluna bal tahzuruna bal kanu la yafqahuna illa qalila. Ini namanya mubalaghah. Mubalaghah berarti dua kali idhrab tuan-tuan. Perkataan yang Allah gunakan bal. Bal itu sebaliknya. Dua kali Allah sebut perkataan bal ini. Jadi kalau kita perhatikan perkataan idhrab bal yang pertama itu merupakan sifat orang Yahudi, sifat orang Arab ini, yang mana mereka melihat dari sudut kebendaan dan mengatakan orang Islam dengki terhadap mereka. Yang kedua tuan-tuan, bila Allah nyatakan bal kanu la yafqahuna illa qalila, ini menunjukkan kepada kebodohan mereka. Jadi kalau kebodohan yang pertama tadi, kejahilan yang pertama tadi adalah disebabkan perasaan hasad yang ada dalam diri mereka, sebenarnya bukan dalam diri kaum mukminin. Mereka yang hasad terhadap Islam. Mereka mengatakan perkataan itu sebagai menunjukkan apa yang ada dalam hati mereka. Tuan-tuan, kalau orang berkata pada kita satu perkataan yang pelik, perkataan yang kotor, perkataan yang kita tak terbayang dalam fikiran kita, tentu sebenarnya orang itu yang sakit tuan-tuan. Orang itu yang hatinya tidak lurus, hatinya kotor sebenarnya. Orang beriman masakan dia nak fikir perkataan-perkataan seperti itu, mungkin tak ada ruang pun masa untuk dia berfikir perkara seperti itu dalam hidupnya. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, satu hari sekumpulan para ustaz sedang membuat satu event. Datanglah seorang khatat, seorang kaligrafer yang paling mahir untuk tulis khat di apa dipanggil di belakang itu, apa tuan dipanggil, dewan tu kan ada belakang tu backdrop, di backdropnya tuan-tuan ni. Maka datanglah seorang khatat, seorang ustaz yang mahir untuk tulis khat, cantik khatnya. Daripada 1000 orang yang ustaz yang terlibat, mereka semua kata cantiknya khat ni, siapa tulis tuan-tuan, kreatifnya, semua puji. Kalau ustaz cara berfikirnya sama, Quran, hadis, melihat dari sudut kejujuran. Tiba-tiba muncullah seorang technician, seorang yang bekerja dalam dewan tersebut. Dia datang, dia pun tegur seorang ustaz, boleh tak saya beri pandangan dia? Tengok lukisan, tulisan ni semua, latar belakangnya semua cantik, tapi nampak macam orang sedang baring lah ustaz. Orang semua tak nampak tuan-tuan. Jadi apa yang terdapat dalam hati itu sebenarnya akan ditonjolkan oleh lidah seseorang. Apabila hatinya kotor, maka perkataan yang keluar mulutnya semuanya kotor, fikirannya semua kotor, kata-katanya semua akan dibentuk oleh apa yang dimakan, apa yang difikirkan, apa yang dia berkawan dengan siapa. Maka itu yang akan membentuk pola berfikirnya tuan-tuan yang boleh kawan sekalian. Maka dalam bentuk mubalaghah yang Allah bawakan dalam ayat ini, iaitu golongan Arab yang telah pun diberi ancaman oleh Allah SWT, mereka mengatakan orang Islam itu dengki pada mereka. Orang yang turut serta dalam perjalanan ke Hudaybiyah itu dengki pada mereka. Sebenarnya perkataan dengki itu tak timbul dari mana-mana orang Islam yang turut serta bersama Rasulullah, kerana mereka merupakan para mukhlisin. Sebenarnya perkataan hasad itu tampil daripada hati, daripada benak, daripada sanubari, daripada dalam hati golongan Arab ini yang sebenarnya memiliki perasaan hasad itu. Dia melihat orang Islam akan pergi dan membawa keuntungan yang besar, dia yang hasad tak ada orang Islam. Dulu kau tak ikut, sekarang kau nak ikut. Maka sebenarnya golongan yang hasad ni adalah golongan Arab itu sendiri. Mereka mengeluarkan perkataan itu sebagai menterjemahkan apa yang terdapat dalam hati mereka yang kotor, dan juga segala mazmuah yang ada dalam diri ditunjukkan dengan perkataan mereka sendiri. Yang kedua, bila kita lihat Allah menyatakan bal kanu la yafqahuna illa qalila, ini merupakan satu bentuk kejahilan yang umum, nisbatan ila jahlin amin ala itlaq. Ini menunjukkan kepada kejahilan mereka yang sebenar-benarnya. Mereka tak belajar Quran, mereka tak ambil tahu tentang Quran, mereka tak ambil tahu tentang ayat yang telah diturunkan, padahal ayat itu telah diturunkan sebelum mereka berkata kepada Nabi untuk mohon penyertaan turut serta dalam perjalanan ke Khaybar. Lihat betapa Allah Ta'ala menggunakan uslub mubalaghah kat sini bagi menunjukkan kejahilan yang melampau, yang ekstrim oleh puak Arab Badui yang tidak mahu belajar ni tuan-tuan. Kita jangan jadi macam Arab Badui tuan-tuan ni. Kita ambillah peluang untuk belajar, ambil peluang untuk belajar. Musim PKP, walaupun kita tak boleh hadir ke kelas-kelas di masjid, datang ke online, ikut ustaz-ustaz. Kalau boleh berkitab lagi baik, cari ilmu, baca buku, buat investment untuk faham, beli tafsir Ibn Katsir, baca untuk anak isteri kat rumah. Tafsir ni kalau saya tak ajar pun tuan-tuan dibaca sendirilah tuan-tuan. Bahasanya mudah untuk faham sebenarnya. Ini menjadi rujukan teras kita.
Kita kalau beli handphone beribu-ribu, tak berkira pun hari jadi isteri belikan handphone, anniversary beli handphone, anak minta handphone beli handphone. Ini berapa ratus je tuan-tuan. Marilah tuan-tuan buat investment, faham akhirat, faham jalan kita ke akhirat. Binalah satu perjalanan dengan Allah ni, satu lebuh raya yang lurus, yang cepat sampai kepadanya dengan memahami kalamnya tanpa tol tuan-tuan. Marilah baca Tafsir Ibn Katsir. Kami sedang dengan kempen satu rumah satu tafsir. Tolonglah sambut tuan-tuan, tolonglah war-war kepada teman kita yang lain. Tolong pastikan surau kita ada satu set Tafsir Ibn Katsir, satu sekolah kita ada satu Tafsir Ibn Katsir ya. Para pengetua, para guru besar, tolong buat investment. Duit ni kalau tak mengalir dia akan jadi beku dan kotor. Tapi kalau dia mengalir jadi sungai tuan-tuan. Duit yang ada dalam simpanan kita ni alirkan dia untuk kebaikan. Kalau tak alir untuk kebaikan, nanti alir untuk benda-benda yang maksiat dan kelalaian. Mana yang kita nak pilih tuan-tuan ni? Musim cuti panjang seperti sekarang ni, mungkin sebahagian kita dah mula kerja, sebahagian belum dapat kerja, belum dapat meneruskan kerja, mungkin kerja di rumah. Bacalah tafsir tuan-tuan. Jangan jadi macam Arab Badui yang Allah tegur dengan perkataan yang sangat menghina mereka kat sini. Balkan wala yafqahuna illa qalila. Sikit je faham itu pun bab dunia je, bab nak penuhkan perut dengan apa yang di bawah perut saja, syahwat semuanya. Tapi kalau akhirat ni berkira-kira kan main lagi, berkerut muka kalau nak cerita bab akhirat ini, kedekut kan main. Tuan-tuan, inilah puak Yahudi, puak Arab yang tidak mahu belajar daripada Rasulullah, padahal Quran telah diturunkan pada masa itu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kita dapat lihat dalam ayat ini bagi menunjukkan ucapan orang Arab Badui yang kita telah bincang daripada episod yang lalu, dijadikan kalau kita lihat, ia adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memang tidak mahu memahami Islam, tidak berusaha untuk memahami apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Jadi tidak mahu berusaha untuk menggabungkan diri dengan para sahabat yang merupakan ilmuwan. Kalau segan nak tanya pada Rasulullah pun, kali Rasulullah ni ada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nak menunjukkan keterbukaan Nabi tuan-tuan, dan syura yang Nabi amalkan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Nabi minta pandangan daripada para sahabat walaupun dalam peristiwa-peristiwa yang penting, selagi wahyu tidak menghalang. Bahkan pada zaman Nabi, ketika lepas subuh, kalau Nabi buka majlis ilmu untuk tanya apa-apa yang kamu lalui malam tadi, mimpi dan sebagainya, Nabi benarkan Abu Bakar untuk berkata, bercakap, menjawab. Walaupun Nabi ada kat situ, Nabi mengiyakan. Menunjukkan bagaimana Nabi membenarkan para sahabat untuk berfikir. Bahkan disebut oleh Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah, ada berapa orang mufti pada zaman Nabi. Nabi itu mufti yang paling besar tau, yang bagi fatwa daripada curahan ilmu wahyu daripada Allah. Tapi Nabi membenarkan ada mufti-mufti samping Nabi SAW, seperti Abu Musa Asy'ari, seperti Abu Bakar, Umar, Ali. Ini merupakan mufti-mufti tuan-tuan yang menjawab sekalian. Seperti Ubay bin Ka'ab untuk memberikan pandangan. Menarik sekali tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi satu iktibar, satu pengajaran buat kita untuk mencari ilmu. Jangan jadi seperti puak Arab Badui yang tidak mahu mendekati ilmu dan kemudian mendengar daripada jauh-jauh saja, sedangkan peluang untuk ilmu terbuka luas pada masa itu, dan ilmu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setakat ini saja dulu untuk kuliah kita malam ini tuan-tuan. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Tolong share video ni kepada teman yang lain. Malam esok insyaAllah kita akan sambung ayat ke-16 jika tidak ada apa-apa halal. Sekian dari saya tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan korma McJowl daripada Zahazan Travel. Korma McJowl ni datang dalam bentuk bekas seperti ini. Korma McJowl ni difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam ayat yang ke-25, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Wahai Maryam, gegarkan pokok korma, nanti jatuh buah korma ni atas kamu. Inilah korma McJowl yang ada, yang diceritakan Allah dan surah Maryam itu. Kerana korma ni saja yang tumbuh di Palestin tuan-tuan. Dapatkan korma McJowl daripada Zahazan Travel. Kami juga ada memasarkan produk berasaskan habatus sauda yang dipanggil sebagai birkah, dan begitu juga korma ajwa. Dan bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah akikah, boleh wakilkan kepada kami untuk dilakukan di Mekah dan juga di Madinah dengan kos yang sangat munasabah tuan-tuan. Kami sediakan termasuk dalam kos penyediaan dan juga hidangan untuk orang-orang fakir miskin di sana. Ada ya, ramai orang fakir miskin kat sana yang tak dapat bekerja kerana musim haji dan umrah telah pun terhenti, dan mereka bergantung kehidupan mereka daripada jemaah haji yang datang, terganggu kehidupan mereka. Jadi kami cuba untuk membantu memberikan makan kepada mereka dengan cara tuan-tuan buat akikah. Kami akan lakukan di Mekah dan juga Madinah. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa kenang kami dan doa tuan-tuan. InsyaAllah tak lama lagi kita akan mulakan kelas bahasa Arab yang menggunakan modul daripada Saudi. Kami dapat exclusive rights untuk mewakili di peringkat Malaysia
Nanti kita akan iklankan kuliah ni tak lama lagi bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran, ingin memahami ibadah, ingin berdoa dan faham dengan apa yang diungkapkan dalam ibarat-ibarat doa yang cantik itu. Jadi setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Safia Alias, terima kasih Bonda Datuk Dr. Profesor Muhaya yang hadir juga bersama pada malam ni. Terima kasih pada semua yang hadir. Barakallahu fikum. Ya, siru ala barakatillah. InsyaAllah jumpa lagi malam esok. Kenang daku dalam doamu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Setinggalkan tuan-tuan, perempuan, datuk sekalian di bawah jagaan, pemerhatian, kasih sayang Allah SWT. Jaga diri baik. Jumpa lagi malam esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.